Assalamualaikum semua, selamat kembali ke dalam perjalanan kita menyelami kisah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebelum ni Allah izinkan untuk saya kongsikan kisah ini dari tahun pertama hingga keempat. Bagi yang belum tengok video ni sebelum-sebelum ni, sila semak di channel saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ni. Hari ni, kita nak cerita tentang tahun kelima dalam kehidupan baginda, iaitu satu detik yang penuh dengan kasih sayang, namun juga ada duka yang berlaku pada tahun ini. Jom kita mulakan. Pada tahun kelima, Nabi Muhammad SAW sudah mula memahami dunia di sekelilingnya. Selepas kehilangan ibunya Aminah dan ayahnya sebelum kelahiran, baginda kini tinggal bersama datuknya yang tercinta, Abdul Muttalib. Menurut sirah, Abdul Muttalib sangat sayangkan Nabi Muhammad. Bukan setakat penjaga, dia bagaikan pelindung kepada baginda. Bayangkan, Abdul Muttalib adalah seorang pemimpin besar Quraisy, dihormati oleh semua. Tapi dengan cucunya, Nabi Muhammad, dia penuh dengan kelembutan. Ada kisah yang menyentuh hati di mana Nabi sering didudukkan di atas hamparan khas di bawah Kaabah, tempat datuknya biasanya duduk bersama para pemimpin. Para pembesar Quraisy tak dibenarkan duduk di situ, tapi Nabi Muhammad, seorang kanak-kanak yang kecil, sentiasa diundang untuk duduk bersama. Semua ini menunjukkan betapa istimewanya Nabi sejak kecil lagi. Menurut catatan sirah, Abdul Muttalib sering memeluk baginda, mendukungnya dengan penuh kasih sayang. Dia tahu bahawa cucunya ni bukanlah anak biasa. Ada cahaya kenabian dalam diri baginda yang Abdul Muttalib boleh rasakan. Sejak dari kecil lagi, baginda tak pernah berkelakuan seperti kanak-kanak lain. Penuh dengan adab, bijak dan sangat matang untuk usianya. Bayangkan anak kecil yang baru berusia 5 tahun tapi sudah punya ketenangan luar biasa. Kalau kita fikir balik, tahun kelima ni memang tahun yang penting dalam pembentukan karakter baginda sebagai insan mulia yang Allah pilih untuk menjadi Nabi akhir zaman. Tapi tahun kelima ni bukan sahaja dipenuhi dengan kasih sayang. Pada masa yang sama, tahun ini juga adalah tahun saat perpisahan yang paling menyedihkan. Abdul Muttalib yang menjaga Nabi dengan penuh cinta jatuh sakit dan akhirnya wafat. Menurut sirah, sebelum wafat, Abdul Muttalib memikirkan tentang masa depan cucunya yang kini menjadi yatim piatu sepenuhnya. Dia sangat risau, tapi dalam masa yang sama, dia yakin bahawa Muhammad akan dijaga dengan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Momen ini memang sangat menyayat hati. Nabi Muhammad yang baru sahaja kehilangan ibu tercinta, kini kehilangan datuk yang baginda anggap sebagai pelindung utama. Betapa beratnya ujian untuk seorang kanak-kanak yang masih kecil ni kalau kita fikirkan. Betul tak? Namun Allah tak biarkan Nabi Muhammad bersendirian. Selepas kewafatan Abdul Muttalib, penjagaan Nabi diserahkan kepada bapa saudaranya, Abu Talib. Dalam catatan sirah ada diceritakan bahawa Abu Talib juga sangat menyayangi Nabi, sama seperti datuknya. Meskipun Abu Talib tidak kaya, dia tetap mengambil tanggungjawab menjaga baginda dengan penuh cinta dan kesungguhan. Abu Talib bukan sahaja menjaga baginda tapi juga menjadi pelindung Nabi ketika baginda semakin membesar di Mekah. Dari sinilah hubungan erat antara Nabi Muhammad dan bapa saudaranya terbina. Hubungan yang kelak memainkan peranan penting dalam hidup baginda sebagai Rasulullah. Walaupun kehilangan demi kehilangan berlaku dalam hidup Nabi Muhammad, kita boleh lihat betapa besar hikmah yang Allah susun. Setiap kali baginda kehilangan seseorang yang tersayang, ada insan lain yang Allah hadirkan untuk menjaga dan mendidik baginda. Meskipun Nabi sudah jadi yatim piatu sepenuhnya pada usia 5 tahun, kasih sayang Allah sentiasa melingkungi baginda. Baginda tak pernah dibiarkan bersendirian. Tahun kelima ini juga adalah titik penting dalam pembentukan jiwa Nabi Muhammad. Dari kecil lagi, baginda sudah merasakan erti kehilangan dan mungkin inilah yang menjadikan
baginda sangat penyayang dan prihatin terhadap mereka yang susah dan terpinggir. Bila kita renung balik, kita boleh belajar banyak perkara dari kisah tahun kelima ni. Walaupun hidup Nabi Muhammad penuh dengan ujian sejak kecil, baginda tak pernah hilang kasih sayang. Setiap ujian itu menguatkan baginda dan mempersiapkan baginda untuk tugas yang lebih besar yang akan datang, iaitu sebagai pembawa risalah Allah. Kisah ni mengingatkan kita bahawa dalam hidup ni Allah tak pernah tinggalkan kita. Walaupun kita diuji dengan kehilangan ataupun kesusahan, Allah sentiasa hadir dengan kasih sayang dan pertolongannya. Mungkin hari ini kita rasa diuji, tapi yakinlah bahawa setiap ujian itu membawa kebaikan yang lebih besar nanti. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita semua dapat ambil pengajaran dari kehidupan mulia Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika anda rasa ia bermanfaat, dan subscribe channel ini untuk anda dapatkan video-video untuk tahun-tahun yang berikutnya. Terima kasih.